Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada tengah hari ini. Sebelum kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah, marilah sama-sama kita mendengar tazkirah zuhur sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah kamu memberikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita sudah pun berada di penghujung Ramadan. Dan ini merupakan salah satu daripada amal soleh dan kewajipan kita yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi suatu tanggungjawab kepada kita untuk menyempurnakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ataupun difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikehendaki di dalam ayat tersebut ialah untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksudkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Iaitulah orang yang dapat menunaikan kewajiban, orang yang dapat menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikehendaki daripada kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Ramadan mengkehendaki kita untuk menjadi orang yang boleh taat, yang boleh patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak dipatuh kepada Allah, maka tak ada guna Ramadan itu untuk kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada guna kita menjalani ibadah berpuasa sampai ke penghujung, sampai akhir tadi, masuk tadi. Tak ada guna untuk kita melakukan ibadah tersebut kalau Ramadan itu, ibadah puasa itu tidak boleh mencapai tahap ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selepas daripada kita menunaikan kewajipan ini, kita akan menyambut hari kemenangan, iaitulah Hari Raya Aidil Fitri yang akan kita sambut muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambutan Hari Raya Aidil Fitri ini
InsyaAllah saya akan cuba detailkan pada hari ini, iaitulah berkenaan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana kita nak sambut Hari Raya Aidilfitri ini menurut cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa boleh dah, comel dah puasa, tapi Hari Raya itu tak ikut Islam nak sambutnya. Tidak ada kesinambungan di antara sifat ketakwaan diri yang telah pun kita bentuk dalam bulan Ramadan dengan Hari Raya yang kita nak sambut ni. Jadi dengan sebab itu Ramadan adalah untuk melahirkan manusia yang bertakwa, dan kita sambung dengan hari kemenangan dan hari kita mencapai kejayaan, iaitulah sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjadikan dan menterjemahkan diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan Hari Raya Aidilfitri yang akan kita sambut. Dia ada dua perkataan, gabungan antara Aid dengan Fitri. Aidilfitri, dua perkataan. Semua itu bahasa Arab. Kalau kita sebut Aid, maknanya apa? Aid ini kalau bahasa Arab dia ulang-ulang, maksud dia berulang, berulang-ulang. Fitrah pula ialah semula jadi, fitrah, asal, kembali kepada asal. Jadi digabungkan dua itu, Aidilfitri menggambarkan bagaimana suatu bentuk ulangan kembali kepada fitrah. Bila kita sebut Aid ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia membawa pengertian yang disebut tadi ialah audun, kembali, ulangan, berulang. Dan berulang ini dibincang oleh ulama-ulama, apa yang dimaksudkan dengan berulang ni Aid. Berulang ni mungkin ada dua perkara yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, di muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang membawa maksud bahawasanya Hari Raya itu dia berulang setiap tahun. Tak ada Hari Raya, tak ada setahun tu miss Hari Raya, tak ada. Hari Raya itu datang. Walaupun kita terlantar di hospital, walaupun kita masuk hutan jadi tentera askar dan sebagainya, ataupun duduk di laut duduk di nak raya, Hari Raya tetap juga berlaku. Tak begitu? Dia tetap juga berlaku, maknanya dia berulang. Tahun lepas pun Hari Raya dah, Aidilfitri dah. Rasa baru dia lagi Hari Raya, mari pula tahun ni Hari Raya. Tahun depan pun kalau kita mati pun Hari Raya dia datang juga. Jadi soal macam mana kita sambut Hari Raya, sama ada kita sambut Hari Raya terlantar di masjid, di hospital, sama ada dalam keadaan kita boleh beli baju raya banyak ataupun tak beli baju raya, itu nombor dua. Yang penting Hari Raya itu dia pasti datang. Dia ulang-ulang sejak daripada zaman Nabi SAW sehinggalah kepada kita, dan akan terus lagi sampai ke anak cucu kita, sampailah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan yang kedua daripada kalangan ulama bila membahaskan tentang Aid itu, yang kedua, yang tadi berulang, yang keduanya gambaran kepada ulangan itu, dia menggambarkan sebagai bagaimana kegembiraan yang tidak putus-putus. Yang kedua, kegembiraan yang kita sambut itu berulang-ulang. Bukan tahun ni je kita sambut, tahun depan tak seronok dah Hari Raya, tak. Hari Raya itu ialah hari bergembira. Hari Raya itu ialah hari kita berseronok. Tapi seronok yang ada batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan kegembiraan yang berulang. Walaupun kita tak seronok, tapi Hari Raya itu sendiri datang dalam keadaan falsafah untuk mengembirakan orang-orang yang telah menjalani ibadah berpuasa selama sebulan. Kita tu ada pula ustaz kata gembira, aku tahun ni tak seronok. Itu soal kita. Ceritanya Hari Raya itu datang adalah untuk mengembirakan orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan sebab dia berjaya melepasi tahap hawa nafsu dia, berjaya melepasi
ujian daripada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan duduk puasa tu. Tahan lapar, tak minum, tak makan dan sebagainya, bagi tujuan untuk membuktikan sifat ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ain yang kita kena faham, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah. Dan satu lagi rangkaian daripada perkataan, dua gabungan perkataan saya tadi ialah al-fitrah. Fitrah itu maknanya fitrah, semula jadi, balik asal. Mudah bahasa orang mengaji ni, balik asal. Apa maksud balik asal? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiga. Nabi SAW menyatakan setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci bersih. Mula-mula kita lahir tak ada dosa dan bersih, ala fitrah, yuladu ala fitrah. Fa abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yang akan bertanggungjawab membentuk anak ini menjadi Yahudi ke, nak jadi perangai Yahudi ke, nak jadi perangai Nasara ke, nak jadi perangai Majusi ke, nak berpakaian macam Nasara ke, nak berpakaian macam Majusi ke, nak berpakaian macam Yahudi ke, mak ayah lah yang bertanggungjawab memberi pendidikan. Anak-anak itu bersih, suci. Nak ajar menari ke, nak ajar berselawat ke, nak ajar sembahyang ke, semua atas tanggungjawab mak ayah tersebut. Jadi maknanya kita balik kepada fitrah ini selepas daripada kita keluar daripada madrasah Ramadan ini yang akan kita melangkah tinggal Ramadan ini dalam keadaan kita bersih. Kalau tak bersih tu dia malah Ramadan pun tak berdoa, Ramadan pun tak puasa, Ramadan pun tak ambil peluang untuk membersihkan diri. Itu seamalah orang tu. Tapi nak cerita ni, kalau dia betul-betul melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini macam Nabi SAW sebut, Rasulullah kata apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menjalani ibadah berpuasa itu, kata Nabi SAW, pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, keyakinan dia ini kewajiban, ini kefarduan, wahtisaba, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah supaya amalan kita diganjari, supaya amalan kita dibalas dengan kebaikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata habis semua, habis licin dosa-dosa kita yang terdahulu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bersih dengan sebab amalan puasa itu dan amalan-amalan yang kita lakukan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita hidupkan dengan amalan-amalan yang menjadi sunnah Nabi SAW, tarawihnya, tadarus Qurannya, witirnya, qiyamul lailnya, macam-macam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi dengan ibadah puasa yang kita jalani itu, muslimin rahmati Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Hari-hari kita dah buat, hari-hari kita dah bersih. Jadi di penghujungnya, di akhirnya, kita akan menyambut hari kemenangan. Berarti asal. Setelah kita mengetahui berkenaan dengan maksud Aidil Fitri yang telah saya jelaskan tadi, kita lihat pula berkenaan dengan perkataan Aid ini dalam Quran. Dalam Quran ada satu perkataan yang Allah Ta'ala sebut Aid. Aid makna hari raya kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114, menceritakan bagaimana Nabi Isa AS ketika mana golongan Al-Hawariyun ini pengikut setia kepada Nabi Isa AS. Mereka datang jumpa Nabi Isa, mereka kata, wahai Isa, kamu minta dengan Tuhan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan mendatangkan satu hidangan. Golongan Hawariyun ni pengikut yang setia. Kita tahu buat Bani Israel ni jadi keras kepala, tak berapa nak dengar cakap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga kepada satu tahap mereka minta kepada Nabi Allah Isa AS ini supaya bawa doa kepada Allah supaya datangkan makanan. Dia tangguh makanan orang masak, tangguh. Dia nak makanan tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu mana? Lalu Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114 ini. Allah Ta'ala berkatalah Isa, lalu berdoalah Nabi Allah Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan daripada langit. Dia minta dengan Allah supaya Allah turunkan satu hidangan daripada langit. Jangan pula puak-puak kita minta, kalau ada orang dakwa, aku makan makanan Tuhan dari langit, itu kena siasat. Jabatan agama kena siasat, sesat. Ada dah pokok Bani Israel dia dimakan hidangan dari langit. Kalau pokok kita kata aku makan hidangan dari langit, sesat, tak betul. Ada dah. Tapi nak ceritanya bagaimana Nabi Allah Isa ini dia layan berikut dia sampai tahap tu, diminta dengan Allah Ta'ala supaya turunkan hidangan tu dari langit. Untuk apa? Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, supaya hidangan yang kau turun ya Allah akan menjadi sebahagian daripada hari raya kepada kami, di awalina wa akhirina, yang akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang akan datang sesudah kami, dan akan menjadi tanda-tanda kebesaran Engkau ya Allah. Ini di antara doa Nabi Allah Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aidan ya awwalina wa akhirina, supaya melalui hidangan yang kau turun ni akan dapat kami sambut hari raya, makna hari kegembiraan, hari keseronokan untuk kami dan untuk generasi kami yang akan datang, dan akan menjadi tanda kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikanlah kepada kami rezeki, Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Dan doa ni kita boleh baca, ambil berkat daripada apa yang dibaca oleh Nabi Allah Isa ketika mana minta ma'idah daripada Allah. Sebahagian daripada perkara yang boleh kita minta untuk Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-114 ini. Dan nak ceritanya dalam ayat ini ada satu perkataan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah perkataan aidan bi awwalina wa akhirina, supaya menjadi hari raya melalui hidangan yang kau berikan itu akan menjadi hidangan dan menjadi hari raya untuk kami sekarang dan untuk generasi kami yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Dr. Muhammad Wahbah dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mana dia menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya Al-Munir, dia kata Aid itu ialah yauman nafrahu bihi wa nu'azzimuhu wa nushrifu. Maknanya hari raya itu wa nusyarrifu, hari raya itu ialah hari yang mana menjadi kegembiraan kepada kami, hari kebesaran dan hari yang kami memuliakannya. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ialah suatu hari yang
melibatkan soal hari kegembiraan, hari kebesaran, dan hari yang mana kami memuliakannya. Ini di antara perkara-perkara yang disebut oleh ulama tafsir. Seterusnya lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita tahu bahawa hari raya Aidil Fitri itu adalah merupakan hari kebesaran, bagaimana Nabi SAW pernah berkata, Rasulullah kata, "Qad abdalakumullahu ta'ala khairan minhuma yawmal fitri wal adha." Rawahu Nasa'i wa Ibn Hibban. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu kebaikan, iaitulah hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aidan wa innal yawma 'aiduna," bi lafzil Bukhari. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum itu, bagi setiap umat itu, bagi setiap bangsa itu ada hari raya. Dan sesungguhnya hari ini, itulah hari raya Aidil Fitri, Aiduna, adalah merupakan hari raya untuk kita. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan betapa besarnya hari raya Aidil Fitri bagi orang-orang yang menjalani ibadah puasa yang melepasi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita telah pun lakukan di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Selepas itu khususnya, bila kita nak sambut hari raya Aidil Fitri ini, apa agendanya? Apa perkara aktiviti yang mesti kita muatkan, yang kita mesti lakukan tiap tahun nak sambut ni? Tapi sebenarnya apa dia aktiviti yang mesti kita lakukan? Ada 3 perkara yang besar. Saya nak sebut pada tengah hari ini. Ada 3 perkara yang besar yang kita kena beri perhatian. Yang pertamanya, kita kena ingat hari raya Aidil Fitri itu agenda dia, aktiviti dia mestilah aktiviti yang melibatkan membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Bila kita sebut membesar dan mengagungkan Allah, apa kandungan aktiviti itu? Tak lain dan tak bukan ialah bertakbir pada hari raya. Bertakbir pada hari raya tersebut, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Ta'ala sebut, "Walitukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah ibadah puasa Ramadan itu dengan bilangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita menyempurnakan ibadah berpuasa itu. Puasa Ramadan ini 29 atau 30. Perbincangan fiqhnya, kalau orang tu puasa 28 dia tak cukup, dia kena cukupkan sama ada 29 ataupun 30. Kalau lambat nampak anak bulan, 30. Kalau nampak anak bulan awal, 29. Itu je, 29, 30. Tak lebih, tak kurang antara angka 29 ataupun 30. Tak 28, tak 31. Hendaklah kamu sempurnakan ibadah itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dah sempurna ibadah puasa ni, yang kita berada di penghujung yang akan kita tamatkan Ramadan ini, apa yang kamu lakukan, kata Allah, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu membesarkan Allah. Walitukabbirullaha, kamu hendaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa-puasa dah, kamu kena membesarkan aku pula, mengagungkan aku di atas petunjuk yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang beriman, memperkasakan lagi keimanan yang ada itu, menyatakan, maknanya kita buat declaration, kita buat pengisytiharan bahawa tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah melainkan Allah. Kita mengagung-agungkan, membesar-besarkan Allah, memuji Allah.
di atas petunjuk yang telah diberi oleh Allah, kerana la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirkan kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir hari raya yang akan kita bertakbir ni ialah bila tenggelam sahaja matahari pada akhir Ramadan itu musyawarah Allah, maka masuklah, bermulalah satu Syawal petang, masuk je maghrib, maka bermulalah takbir itu. Dan apabila kita bertakbir, takbir hari raya Aidil Fitri ni orang panggil takbir mutlak. Mana-mana kita takbir, tengah goreng apa nama ni, tupat, tengah bakar lemak, dia mutlak. Bukan duduk dalam masjid je. Puak-puak kita trend ni duduk dalam masjid. Kena ogeh kepala gitu baru orang panggil takbir. Dah. Nabi SAW mengajar kita di mana-mana saja, di tempat yang dibenar. Tak jangan pula masuk tandas takbir tu. Di tempat yang dibenarkan, beli baju sambil-sambil beli baju takbir, sambil-sambil bawa kereta takbir, sambil-sambil masuk pasar takbir, sambil-sambil berjalan takbir, sambil-sambil bakar lemak takbir, sambil-sambil duk kipas hati tu baru takbir. Itu maknanya takbir mutlak. Tidak ada had dan tidak ada batasan di mana di muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah bila tempoh dia pendek dia tempoh. Sebab apa yang mutlak digalakkan betul-betul? Sebab tempoh takbir hari raya Aidil Fitri ini berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, ialah sehingga untuk imam akad takbir hari raya tu, nak sembahyang hari raya tu je. Lepas tu tak boleh dah takbir. Bukan tak boleh, boleh, bid'ah lah. Saya ingat lagi dulu masa zaman saya sekolah tu, orang Melayu ni takbir sunnah, takbir semua hari raya Fitri. Lepas sembahyang tu takbir, kan? Sampai 2-3 hari dia takbir. Tak tahu sampai ke tak sampai masa tu. Kan, saya ingat lagi. Tapi alhamdulillah sekarang perkembangan yang cukup baik. Bila ustaz-ustaz kita balik beritahu tentang hadisnya, beritahu amalan yang sebenarnya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setakat tu je takbir hari raya itu. Bila bermula tenggelam matahari pada hari akhir kita berpuasa tadi, sehinggalah tu imam akad takbir nak sembahyang raya habis. Ada pun takbir hari raya Aidil Adha lain panjang 4 hari. Kan, bermula sampai tenggelamnya matahari, sampailah kepada hari tasyrik itu, hari yang ke-13 lepas asar itu. Panjang. Tetapi hari raya itu apa? Takbir muqayyad pula. Takbir mutlak hari raya Aidil Fitri ini musyawarah Allah itu had dan batasan waktunya. Yang keduanya yang saya nak sebut hari ini, aktiviti kita, agenda kita sebelum kita salat Zuhur ini, kita hendaklah menggambarkan kemuliaan hari raya Aidil Fitri. Kita hendaklah memuliakan hari tersebut. Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah dia, sunat mandi hari raya. Disunatkan kita mandi hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Mandi. Niat mandi hari raya Aidil Fitri. Jangan nak cubu mandi dalam niat. Kan? Niat untuk memuliakan hari raya Aidil Fitri. Yang kedua ni, kita lanjut sini. Pakai pakaian yang baru. Tak semestinya beli baju baru. Mana paling baru? Mentaliti orang Melayu ni kena beli juga, ada pergi beli juga. Tak. Islam tidak membebankan begitu. Dalam almari itu, mana paling baru? Maka kan? Tapi kalau ada duit lebih nak beli hal baru, lagi bagus. Tapi tidak dibebankan untuk dibeli baju baru. Dah. Hak mana paling baru dalam almari kita? Jangan pakai hak buruk, pakai hak baru yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sunnah. Yang ketiganya memakai bau-bauan wangi-wangian. Perfume, minyak-minyak wangi tu. Jangan pula pakai minyak atar hak malaikat maut tu. Sakit hidung. Hak bau wangi sikit, hak dok sakit hidung tu. Pakai hak wangi-wangi sikit.
Yang keempatnya, kita sunat makan terlebih dahulu. Ini pun dulu kita faham apa dia? Kita faham kena makan nasi minyak lah habis pinggang. Tak semestinya isi. Habis ini al-mah sebatang. Nabi SAW sebut, saya nak baca sikit hadis Nabi SAW. An Anas kana Nabi SAW la yaghdu wa yawm al-fitri hatta ya'kul at-tamarat. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Ini tips dia lah. Nak makan nasi minyak sepinggang tak masalah. Cuma nak cerita Nabi SAW kata Anas, pagi-pagi raya tu sebelum dia pergi sembahyang raya, dia makan tamarat, beberapa biji tamar. Buat kita dah pada tamar ni puasa ni, pulang puasa je. Nabi sebelum dia pergi sembahyang raya, dia hanya jamak makan beberapa biji tamarat, beberapa biji buah tamar. Lepas tu dia sembahyang. Betul buat kita nak makan nasi minyak juga tak ada buah tamar, tak apa makan. Tapi jangan makan banyak lah, apa tak boleh sembahyang raya. Sekadar sahaja, lepas balik sembahyang raya hang makan. Ini di antara benda-benda yang menjadi sunnah Nabi SAW. Bila Nabi sebut tamarat, elok juga ikut tamarat, maknanya buah kurma. Itu yang keberapa tu? Yang keempat. Yang kelima, jangan lupa menunaikan zakat fitrah sebelum menunaikan salat sunat hari raya Aidil Fitri. Yang keenam, menunaikan salat sunat hari raya Aidil Fitri. Yang ketujuh, mendengar khutbah hari raya. Termasuklah kepada wanita-wanita yang udur, disunatkan datang beramai-ramai mendengar khutbah hari raya. Tak payah masuk masjid dah. Kalau ikut mazhab Syafi'i duduk bawah. Disunatkan beramai-ramai datang, bawa anak dan isteri, walaupun mereka datang haid, datang bulan dan sebagainya, kerana menjadi sunnah yang besar mendengar khutbah ini. Muslimin sekalian Ramadan. Mungkin khutbah tahun ini khutbah yang berkaitan dengan penderitaan umat Islam, serangan Zionis ke atas umat Islam di Gaza dan sebagainya, yang akan memberi kesedaran kepada kita. Muslimin sekalian Ramadan. Dan yang terakhirnya, yang ketiganya, yang pertama tadi mengagungkan aktiviti di takbir, yang kedua memuliakan banyak aktiviti itu, pakai baju baru takbir ni, sembahyang raya dan sebagainya. Yang ketiga yang paling besarnya ialah menzahirkan kegembiraan itu. Menurut siapa? Menurut antaranya aktiviti ini ialah ziarah menziarahi, berhibur dalam batasan yang dibenarkan, pasang lagu nasyid ke, berzikir ke dan sebagainya ke, kan? Ada juga yang nak berhanana ke apa ke, ikutlah. Tapi jangan yang hanana lama sangat sampai tupak tu sejuk pun, kan? Sekadar dia, maknanya benda-benda yang diizinkan oleh syarak. Dan bila kita bertemu antara aktivitinya, kita mendoakan kawan-kawan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa ya, kita kena baca doa dia, salam dia, taqabbalallahu minna wa minkum. Baca doa sunnah Nabi SAW. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah yang Tuhanku, terimalah daripada aku dan juga daripada apa nama ni, kamu, yakni kawan kita tadi. Allah Ta'ala, terimalah ya Allah, terimalah aku, terimalah kawan aku ni, amalan dia dan semuanya, pertemuan kami ini dan sebagainya. Dan orang yang bertemu tadi kena jawab, minna wa minkum taqabbal ya karim, minna wa minkum taqabbal ya karim. Perbanyakkan doa ini. Jumpa kawan, lama tak jumpa kawan tu. Itu nombor 2. Nombor 1 je, baca doa ni, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Barulah seorang lama nak jumpa. Ni lama nak jumpa waktu dulu. Tinggal doa Nabi SAW ajar tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan perkongsian pada tengah hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada amalan-amalan yang telah kita kerjakan selama sebulan ini, dan mudah-mudahan doa-doa yang telah pun kita panjatkan kepada Allah itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Perbanyakkan doa di hari-hari terakhir Ramadan ini, muslim sekalian dan dirahmati Allah. Saya sekadar itulah sahaja tazkirah ringkas untuk hari ini. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.